belajar serentak dengan Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jadi hari ini kita akan masuk bab baru iaitu bab 6. Jadi pelajar, bab 6 kita akan belajar sudut dan tangent bagi bulatan. Jadi apa yang kita akan pelajari? Kita akan belajar 4 subtopik. Hari ini kita akan masuk 6.1 iaitu sudut pada lilitan dan sudut pusat yang dicangkum oleh satu lengkuk. Jadi suka cikgu nak ingatkan kita dah belajar benda ni sebelum ni masa awak tingkatan 2. Jadi standard pembelajaran, pelajar boleh membuat dan menentu usah. Menentu usah ni verify lah. Verify maksudnya buktikan konjektor tentang hubungan antara sudut-sudut pada lilitan dan sudut pusat yang dicangkum oleh lengkuk tertentu dan seterusnya menggunakan hubungan tersebut untuk menentukan nilai sudut dalam bulatan. Dan pelajar boleh selesaikan masalah yang menyebabkan sudut dalam bulatan. Okey, jadi kita imbas kembali disebabkan kita masuk topik bulatan, jadi kita kena ingat semua benda yang ada dalam bulatan. Jadi kita tengok yang pertama sekali ialah apa itu bulatan? Okey, bulatan ialah satu set titik, bulatan lah. Okey, pusat bulatan yang tengah-tengah. Awak kena ingat pusat bulatan. Okey, kemudian jari. Jari ialah satu garisan daripada pusat ke lilitan. Okey, lilitan kat mana? Ni lilitan. Okey. Lilitan yang dekat luar tu Alright. Okay, seterusnya diameter. Diameter. Apa itu diameter? Okey, kita lukis bulatan, lepas tu ada pusat. Okey, diameter ialah satu garis daripada lilitan. Okey, awak tengok sini lilitan. Okey, ke pusat, lepas tu ke lilitan semula. Okey. Itulah diameter. Jadi apa hubungan diameter dengan jejari? Jadi diameter ni ialah dua jejari. Jejari. Okey, ada dua jejari. Jadi satu diameter sama dengan dua jejari. Dah lama tak tulis pakai pen ni. Jadi dah buruk sikit tulisan cikgu. Okey, tembereng garis. Tembereng garis adalah segmen garis yang menyambungkan. Okey, kita tak sebut dia tembereng kan? Kita sebut dia perentas. Okey, perentas. Okey, perentas pelajar. Kalau lupa nak eja, cikgu ejakanlah. Perentas. Okey, jadi suka cikgu nak tanya, adakah diameter itu satu perentas? Ya, diameter ialah satu perentas. Perentas yang paling panjang dalam satu bulatan. Okey, seterusnya sektor bulatan. Okey, jadi pelajar, lupa pula. Sektor yang bentuk kek tu dia mesti lalu daripada lilitan, sentuh pusat, sentuh lilitan semula. Okey, jadi yang ni tadi perentas. Okey, bila kita buat perentas, kita akan menghasilkan dua tembereng. Ini tembereng minor. Okey, kita sebut ni yang cikgu lorek tu kita sebut tembereng. Okey, bukan temberang. Temberang tu awak. Okey, tembereng. Okey, jadi untuk sektor bulatan yang kecil ni, yang bahagian kecil, kek yang kecil ni kita panggil sektor minor. Okey, kita dah belajar ni semua. Okey, yang besar, okey, yang cikgu bulat-bulat kat luar ni, ini sektor major ataupun major. Alright. Okey, dia nak keluar. Okey, jadi kita terus masuk topik hari ini, sudut yang dicangkum oleh lengkuk yang sama. Okey pelajar, jadi kita boleh tengok dekat sini. Okey, sudut A, sudut B, sudut C, sudut D. Okey, kita tengok A, kaki dia, kaki A ni, kaki ni, cikgu gariskan semula, kaki. Okey, lepas tu kaki lagi satu dekat B. Satu kaki kat A, satu kaki dekat B besar. Okey, sudut B kecil pun sama. Kaki dia dekat A besar dengan dekat B besar. Sudut C pun sama. Kaki dia dekat A dengan
B, sudut D pun sama. Kaki dia dua-dua berpijak pada lengkuk yang sama. Okey, kaki dia berpijak sini pada tempat yang sama. Jadi, sudut ini, sudut yang terhasil, sudut A, B, C, D akan mempunyai nilai sudut yang sama sebab dia berpijak pada kaki yang sama. Kaki dia duduk dekat lengkuk yang sama. Kenapa sudut dia sama? Sebab kaki dia pijak pada tempat yang sama. Jadi kalau A 20 darjah, B pun mesti 20, C pun mesti 20, D pun mesti 20. Atas syarat dia berdiri pada lengkuk yang sama. Sudut ini dicangkung oleh lengkuk yang sama. Bahasa mudahnya dia berdiri, kaki dia dekat tempat yang sama. Okey, jadi terangkan maksud dicangkung oleh lengkuk yang sama. Dia berdiri pada tempat yang sama lah. Okey, jadi tengok A, B, C, D ni, inilah sudut pada lilitan. Okey, sebab awak tengok dia sentuh lilitan. Okey, jadi sudut dia mesti sama sebab apa? Sebab kaki dia berdiri pada tempat yang sama. Okey. Ini generalisasi dalam buku teks awak. Sudut-sudut yang dicangkuk oleh lengkuk yang sama adalah sama besar. Jadi sudut R, sudut S, sudut T, dia sama besar. Nilai dia mesti sama sebab dia punya kaki berdiri pada tapak yang sama. Okey, iaitu P dan Q. Alright, seterusnya. Contoh, kita tengok pada contoh. Contoh 1, berdasarkan raja di sebelah, hitung nilai Y. Okey, soalan ni suruh hitung nilai Y. Jadi dia bagi jawapan Y sama dengan 40 darjah. Okey, kita check Y. Y, kaki dia dekat mana? Kaki dia dekat A dengan E. Ni kaki dia berdiri. Okey, jadi kita tengok 40 darjah. Kenapa dia tak sama dengan D? Okey, D, sudut dia terkeluar. Okey, dia bukan sudut pada lilitan. Dia sama dengan C, dia sama dengan B sebab B sudut dia ialah sudut pada lilitan. Lepas tu kaki dia pun duduk di tempat yang sama. Okey, sebab D ni bukan sudut pada lilitan. Apa maksud sudut pada lilitan? Maksudnya kaki kat lilitan, uncung kat lilitan, kaki lagi satu pun dekat lilitan ni. Sudut ni duduk di lilitan. Okey. Kalau pusat, contohnya ni pusat. Ini pusat bulatan. Okey, ini pusat bulatan. Saya labelkan O. Okey, lepas tu ada sudut. Ini namanya sudut di pusat. Sekarang sudut di lilitan. Okey, seterusnya. Okey, bagaimana pula dengan sudut yang terdapat dalam raja di sebelah? Okey, kita tengok. Dia punya kaki. Okey. Kaki dia, kita tengok. Kaki dia tak berdiri di tempat yang sama. Tapi apa dia punya persamaan? Dia punya persamaan ialah ni. Okey, ada paku. Ada paku tu maksudnya apa? Masihkah kita ingat contohnya segi 4, kita letak paku 2, paku 2. Apa maksudnya? Maksudnya yang atas paku 1 ni nilai dia sama, yang paku 2 ni sama dengan nilainya. Okey, contohnya kalau sini 2, bawah ni mesti 2. Kalau sini 3, sini pun mesti 3. Itu maksud paku. Okey, bila letak paku kita menyatakan bahawa panjang dia sama. Okey, sekiranya panjangnya sama, dia punya sudut mesti sama. Maksudnya kalau sini 3, sini mesti 3 cm. Okey, kalau sini 3 cm, lepas tu contohnya A ni dia bagi 20 darjah. Kalau A 20 darjah, B mesti 20 darjah. Sebab dia punya panjang lengkuknya sama. Okey, panjang lengkuknya sama. Okey, konjektornya ialah apabila panjang lengkuk sama, okey, maka sudutnya pun sama. Alright. Seterusnya, sudut yang dicangkung di lilitan oleh lengkuk yang sama panjang adalah sama besar. Jadi A mesti sama dengan B. Sebagai contoh, kalau kat sini dia bagi 50 darjah. Sini pun dia bagi 50 darjah. Lepas tu sini dia letak X, sini dia letak 3 cm. Jadi berapa nilai X? Jadi nilai X pun mesti sama dengan panjang lengkuk yang di sebelah. Sebab sudutnya sama. Okey. Okey, secara generalisasi, awak tengok Tengok sudut ni macam terbalik kan? Ni yang first ni. Okey, tengok yang first. Sudut terbalik. Satu dekat bawah, satu dekat atas. Okey, tapi kita tengok dia panjang lengkuk. Panjang lengkuknya sama. Bila panjang lengkuknya sama, maka sudut PRQ sama dengan sudut STU.
sudut PRQ. Ni cikgu dah ajar awak cara tulis sudut kan. Kena guna 3 huruf sebab kat sini ada 3 huruf. Okey, pastikan sudut R tu letak kat tengah-tengah sama dengan sudut STU. Sebab apa sama? Sebab dia punya panjang lengkuk yang dicangkum adalah sama. Okey, seterusnya yang kedua ni, tak sama cikgu, nampak sangat tak sama. Okey, jadi di sini kita gunakan konsep kadaran. Okey, konsep kadaran. Okey, kita tengok kat sini. Dia punya panjang lengkuk 3Y, Y. Okey, 3X, X. Okey, maksudnya kalau kat sini 10 darjah, kat sini mesti 30 darjah. Dia berkadaran. Okey, kadar dia macam mana? Dia punya K ialah 3, darab 3. Tengok X, 3X. Okey, Y, 3Y. Okey, boleh. Dia sama ada dia jadi sama nilai ataupun kita gunakan konsep kadar. Okey, jadi contoh 2. Raja di sebelah menunjukkan bulatan dengan panjang lengkuk PR sama dengan QS. Panjang lengkuk, lengkuk. Ni lengkuk. Sebahagian daripada lilitan ni. Ni lengkuk. Okey. PR sama dengan QS. Okey, PR sama dengan QS. Okey, tentukan nilai X. Jadi sama kan panjang lengkuk? Bila panjang lengkuknya sama, maka nilai sudutnya pun mesti sama. Sebab tu jawapan dia 40 darjah. Okey, contoh 3. Berdasarkan raja di sebelah, tentukan nilai X. Okey, jadi di sini kita gunakan konsep kadaran. Apa ni cikgu? Apa ni? Lupa lah. Okey, jadi kita tengok kadaran. Okey, sudut dengan sudut, sebab tu dia letak ni. Okey, sudut dengan sudut, panjang dengan panjang. Jadi sudut yang pertama X. X kepada 25. Okey, kan X kepada 25 kan kita boleh tulis dalam bentuk pecahan. X per 25. Okey, yang kedua panjang kepada panjang. Kita ambil X, maka kita kena ambil panjang X dulu. 6 kepada 2. Jadi kita pun tulislah dalam bentuk pecahan. 6 kepada 2. Jadi 6 ni untuk X kan? Kita check betul tak? Okey, 6 untuk X. Okey, betul. Alright, jadi 2 ni untuk 25. Okey, betul. Letak sama dengan. Kita gunakan konsep darab silang. Okey, darab silang maksudnya kita nak cari nilai X. Okey, X 25 ni kita pindah yang sebelah. Pindah maksudnya dia naik atas 6 per 2 darab 25. Jadi tekan kalkulator. Okey, 3 kali 25, 75 darjah. Kita gunakan konsep kadaran yang awak dah belajar masa awak tingkatan 1. Okey, yang kedua. Sekarang kita belajar tentang sudut di pusat dan sudut di lilitan ni yang cikgu sebut tadi. Di pusat maksudnya ni kan pusat sebab dia ada O kat sini. Okey, ni sudut di pusat. Sudut di pusat. Okey, yang atas ni sudut di lilitan. Alright. Okey, jadi kita nak tengok apa hubungannya. Okey, tentukan hubungan antara sudut-sudut A dan B. Apa hubungan tersebut? Buat konjektor anda. Tentu usahakan guna perisian. Jadi, kalau awak rajin, awak boleh buka GeoGebra ke, Geometer Sketchpad ke. Awak pun buatlah. Gunakan perisian itu untuk buktikan betul ke dia mematuhi dia punya hukum ni. Okey. Hukum dia sudut di pusat adalah 2 kali sudut di lilitan. Maksudnya, tapi dengan syarat dia mesti berdiri pada lengkuk yang sama. Itu syarat dia. Dia mesti pijak pada lengkuk yang sama. Tengok ni sudut di pusat ni dia diri dekat AB. Okey, sudut di lilitan pun sama diri dekat AB. Okey, jadi bila dia dah berdiri kat tempat yang sama, barulah dia memenuhi syarat A sama dengan 2B. Apa maksudnya? Okey, maksudnya sudut di pusat 2 kali. Contohnya, sini A, sini 2B. Maksudnya kalau dekat lilitan nilai dia 5 darjah, dekat pusat ni dia 2 kali ganda. Jadi 5 kali 2 sama dengan 10 darjah. Itu maksudnya. Okey.
Okey, secara generalisasi, saiz sudut pada pusat bulatan adalah 2 kali ganda sudut di lilitan. Jadi kita tengok ada 4 jenis Jangan ingat dia bentuk yang pertama je. Okey. Yang pastinya dia mesti pijak pada tempat yang sama. Okey, nombor 1 kita dah biasa tengok contoh tadi. Okey, ini kita memang perasan lah. Okey, nombor 2, selalu pelajar tak perasan. Okey, padahal dia ialah benda yang sama. Tengok, sudut di pusat POR, sudut di lilitan PQR. Jadi 2x. Okey, yang ketiga check juga. Okey, nampak macam ya ke ni lilitan dengan pusat? Ya. Okey, satu kat lilitan, satu kat pusat kan? Dan dia pijak pada tempat yang sama. Okey, jenis yang keempat, ini selalu keluar ni, jenis yang keempat selalu keluar soalan ni. Okey, jadi kita tengok. Dia berpijak pada tempat yang sama. Okey, dekat P dengan jadi ingat 4 bentuk ini. Okey, selalu belajar ingat yang pertama je. Dia keliru bentuk yang kedua, ketiga dan keempat. Okey, tentukan nilai X dan Y bagi setiap yang berikut. Okey, jadi kita tengok A. Okey, A ni bentuk yang pertama ke, kedua ke, ketiga, keempat ke tadi? Kan? Ni bukan bentuk yang pertama ni. Kalau X ni ialah bentuk yang pertama. Y ni bukan bentuk yang pertama. Okey, jadi X nilai dia kena bahagi 2 lah. Okey, sebab dia mesti kecil 2 kali. Jadi bahagi 2. Jadi X sama dengan 80 bagi 2 dapat 40. Jadi Y ni pun sama. Okey, sebab dia pijak di tempat yang sama. Y juga ada hubungan dengan 80. Y mesti kecil bahagi 2 daripada nilai 80. Okey, B kita tengok pun ada hubungan juga X dengan Y. Okey, Y pun ada hubungan dengan 35. Jadi X dengan 35 sama lah kan? Okey, tengok. Dia pijak kat tempat yang sama. Okey, pijak dekat tempat yang sama, automatik nilai dia sama. Jadi Y ni, dia ialah sudut di pusat. Jadi dia mesti 2 kali daripada sudut di lilitan. Jadi 35 kali 2 dapat 70. Okey, C. C ni bentuk yang keempat tadi. Kalau kita ingat bentuk-bentuk sudut di pusat dan sudut di lilitan. Okey. Jadi kita tengok sini. Okey. Jadi 140 Y. Jadi 360 tolak 140 dapat 220 untuk cari nilai ni. Sebab yang kat luar ni dia ada hubungan dengan Y, bukan yang di dalam. Jadi dapat 220 bahagi 2 dapat 110. Okey. Seterusnya kita tengok dalam buku teks awak ni lah cikgu keluarkan. Adakah sudut-sudut pada pusat bulatan berkadaran dengan panjang lengkuk yang dicangkung? Anda telah mempelajari bahawa sudut pada lilitan dicangkung oleh lengkuk yang sama panjang adalah sama saiz. Saiz sudut pada lilitan bulatan yang dicangkung oleh satu lengkuk adalah berkadaran dengan panjang lengkuk tersebut. Jadi yes, pelajar. Okey, dia juga boleh menggunakan konsep kadaran. Apa ni cikgu tak faham lah apa cikgu cakap. Okey, bila awak tengok soalan awak akan nampak apa yang cikgu cakap ni. Tapi yang pastinya kita masih boleh gunakan konsep kadaran. Okey. Seterusnya, sifat yang seterusnya. Mula tadi kita belajar tentang kalau sudut tu berdiri kat kaki yang sama, dia punya nilai mesti sama. Okey, kemudian kalau dia guna konsep kadar, kita boleh apply. Kemudian sudut di lilitan dan sudut di pusat. Seterusnya, sudut yang dicangkung oleh lengkuk yang sama, sudut segitiga. Okey, yang ini syarat dia ialah dia punya tapak segitiga tu mesti diameter. Okey. Selain diameter tak boleh, dia mesti diameter. Okey, apabila kita buat satu segitiga yang mana dia punya tapak bawah tu ialah diameter, maka sudut yang menyentuh lilitan nilainya mesti 90 darjah. Okey. Okey, macam mana? Kalau awak tak percaya, awak boleh buka buku teks awak dan buat aktiviti yang ada dalam tu. Awak buat satu bulatan, lepas tu awak buat segitiga atas diameter, awak ambil protektor, awak ukur. Mesti 90 darjah. Okey, kesimpulannya sudut di lilitan semi bulatan ialah sudut tegak iaitu 90 darjah. Kenapa semi bulatan? Sebab ni bulatan, ini diameter. Diameter masih dekat tengah. Tengah diameter kan perentas aktiviti yang kita buat masa form 2.
Okey, diameter ialah perentas. Ataupun bukan perentas, paksi simetri. Kalau paksi simetri maksudnya tengah-tengah. Jadi bila tengah-tengah dia menghasilkan semi bulatan. Jadi sudut di sini mesti 90 darjah. Okey, mesti 90 darjah. Okey, jadi sudut diskusi. Okey, cuba bandingkan roda di bawah, bincangkan. Okey, kita bincang, saya akan tanya dalam next class, roda basikal manakah yang boleh membuatkan anda sampai ke destinasi anda dengan lebih cepat? Roda A, roda B, ataupun roda C. Okey, saya akan tanya pada next class. Okey, ini dia homework yang awak kena buat. 6.1A muka surat 134, 6.1B muka surat 137, 6.1C muka surat 139 dan 140, 6.1D muka surat 141, 6.1E muka surat 142 dan 143, 6.1F muka surat 143. Yang ini awak buat dalam buku matematik 2. Kalau awak tak ada buku matematik 2, awak buatlah kat dalam buku matematik apa yang ada pada awak. Okey pelajar, itu sahaja penerangan untuk hari ini. Satu lagi video saya akan terangkan tentang homework yang saya beri ke awak, bagaimana nak buat. Okey, itu sahaja. Terima kasih kelas.